Hitam. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita temu sekali lagi pada pagi ini. Hari ini Ramadan yang keberapa hari ini? 10. Ramadan yang ke-10. Cepat dah. Cepat betul. Kalau kata sebulan ada 30 hari, maknanya 10 hari ini dah 1/3 kan? Ya dah. Kita dah 1/3 dah. Kita dah lalui. Alhamdulillah. Dan beginilah masa Ramadan kita pada tahun ini. Dia lebih cepat daripada Ramadan tahun lepas. Dia Ramadan yang paling cepat lah dalam kehidupan kita. 10 hari dah berlalu. Kalau kita nak tengok lah kan, cepat ke tak masa ni berlalu, kita lihat pada 10 hari ini apa yang sudah kita lakukan. Kan? Kita lihat dari sudut mengaji kita, berapa banyak yang telah kita baca. Kita lihat dari sudut solat qiyam kita, berapa banyak yang telah kita lakukan. Istighfar kita, berapa banyak yang telah kita mohon kepada Allah SWT. Dari segi infak kita, beri makan kepada orang puasa, berapa banyak yang telah kita keluarkan sebagai indikator untuk kita lihat 10 hari ini telah berlalu dan adakah sempat kita mengejarnya ataupun kita keciciran. Walau bagaimanapun, sempat ataupun tidak, Alhamdulillah kita masih lagi ada berbaki lebih kurang 19 hari untuk kita rancang baik-baik apa yang kita nak penuhkan dalam masa 19 hari ini, insya-Allah. Baik, kita nak sambung perbincangan kita surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Kita nak mulakan dulu dengan kita baca ayat yang ke-3 daripada surah Al-Hasyr. Pada muka surat 545. Muka surat 545. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ولهم في الآخرة عذاب النار Walahum fil akhirati adzabun nar. Terjemahan, dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran yang demikian buruknya terhadap mereka, tentulah ia akan menyiksa mereka di dunia dan mereka akan beroleh azab siksa neraka pada hari akhirat. Baik. Kita telah selesai membincangkan ayat yang kedua, iaitu Allah ceritakan mengenai kisah pengusiran Yahudi Bani Nadir, yang mana pengusiran itu berlaku disebabkan perbuatan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah yang melakukan pengusiran itu, bukan orang-orang yang beriman. Walaupun pada zahirnya orang beriman, tentera kaum muslimin pada ketika itu yang pergi berperang, tetapi Allah lah yang telah mencampakkan rasa takut yang mendalam pada diri mereka sehingga mereka surrender untuk keluar daripada Madinah. Yang mana sebelum itu mereka menyangka bahawa benteng mereka yang kukuh, senjata mereka yang banyak dan juga canggih, bilangan tentera yang ramai itu dapat menghalang mereka daripada Nabi dan juga kaum muslimin.
tetapi tidak, Allah menyerang mereka daripada arah yang tidak mereka sangka. Bukan peluru ataupun bukannya lembing ataupun pedang yang singgah ke tubuh mereka, tetapi ketakutan yang Allah campakkan dalam diri mereka, tentera Allah yang tidak diketahui, yang tidak nampak dengan mata zahir, lalu mereka kalah keluar daripada bumi Madinah. Dan pengesahan ini Allah bawakan tujuannya adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan Allah sebutkan pada akhir ayat kedua itu, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah iktibar, wahai orang-orang yang dia melihat dengan mata hati. Kerana kita tidak melihat kejadian itu dengan mata kepala kita, tapi kita membaca kisah ini dan Allah nak kita lihat dengan mata hati untuk kita ambil iktibar. Kita lihat dan kita pindahkan apa yang terjadi itu pada diri kita. Dan pindahkan apa yang terjadi itu pada diri kita. Begitulah proses ibrah. Kan kita baca atau kita dengar atau kita lihat, kemudian kita pindahkan pada diri kita untuk kita ambil pengajaran. Baik. Kemudian pada ayat yang ketiga ini, Allah ceritakan mengenai masih lagi berkisah mengenai pengusiran Bani Nadir. Baik, kalau kita lihat pada teks Arab ni, saya nak kita lihat pada perkataan al-jala. Al-jala. Walaula an kataballahu alaihim Al-jala. 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 Baik. Sebelum tu, saya nak kita lihat pada perkataan ini. Kataballah. Kataballah. Dia telah menetapkan. Baik, macam biasa dengar tak perkataan katabah? Ya, macam kitab apa semua tu. Kitab. Kitab. Tulis uktub. Tulis, uktub. Allah. Lagi? Tulis. Katabah, kitab, tulis. Meja tak? Meja. Office. Maktab. Masya Allah, keluar semua. Maktab, office. Baik. Masya Allah. Lain? Ada lagi? Tak boleh fikir dah. Daripada kitab, daripada katabah jadi kitab, jadi maktab, kan? Masya Allah. Bentuk-bentuk perubahan perkataan. Satu lagi berkaitan dengan puasa. Dan ayat puasa. Apakah ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikum. Kutiba. Kan dia ruwet yang sama tak? Sama. Ruwet yang sama. Beza baris je. Daripada katabah dia jadi Kutiba. Hanya perbezaan baris sahaja. Tapi ruwet dia adalah ruwet yang sama. Baik, kalau dalam puasa tu, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam itu, kutiba situ dimasukkan dengan apa? Difardukan. Kutiba dimasukkan dengan Ustaz, saya agak aja. Ya betul. Betul. Tembak peluru tak berserabut, tak bertabur. Betul, itu aja. Betul. Memang dalam sebab itu kita diketahui bahawa wajiblah hukum apa tu? Puasa ni, sebab dari kutiba itu memang maksudnya difardukan. Kan? Difardukan ataupun disebut wajiblah. Atau disebut sebagai wajib. Baik. Soalannya, kenapa Allah gunakan perkataan kutiba, Allah tak gunakan perkataan furidha, difardukan, ataupun wujiba? Kenapa Allah tak gunakan perkataan furidha? Sebab furidha pun maksudnya difardukan. Kita tahu juga wajib, dan bahkan lebih jelas. Kenapa Allah gunakan perkataan kutiba? Kan? Sedangkan kutiba ini dia lebih dekat kepada tulis, kan? Dalam ayat yang ketiga ni pun sama, Allah sebut walaula an kataballah, bukan kerana Allah, dia terjemahkan dalam ayat ni menetapkan. Dia tak terjemahkan mewajibkan, dia terjemahkan menetapkan. Kenapa? Mengikut kesesuaian ayat. Ayat. Baik. Ayat turun tak Ustaz?
masa dia tu masa dia penerangan dia, makna ayat tu mengikut konteks turunnya ayat tu dulu. Pasal apa dia ayat tu turun kot. Mungkin lah kan. Ya betul. Cuma dari segi penggunaan perkataan. Maksudnya kalau Allah gunakan furidah pun boleh juga. Kan? Tapi Allah pilih untuk guna perkataan kutiba. Baik, apa makna tambahan yang boleh kita dapat? Baik, saya beri contoh. Saya pinjam duit lah dengan Haji Yaya. Contoh Haji Yaya dah masuk kan? Ada. Dah ada Haji Yaya Dah masuk dah. Dah ada. Tapi bukan saya nak banyak betul-betul Haji Yaya. Contoh. Haji Yaya, saya rasa geng Haji Yaya tak tahu ni ada kelas ni. Ya ke? Rasa tak ada. Haji Zainal tak ada, apa tak ada. Kena mesej dia orang. Jangan tak ada orang pergi tu juga kot. Dia orang tak kenal Ustaz. Dia tak kenal. Okay. Tadi Haji Yaya saya teringat. Ya. Nak jadi cerita dia bercakap dengan Ustaz, saya mau cepat kan. Polis buat roadblock depan. Allah. Kena tahan lah. Kena tahan. Tapi itulah berkat Tok Guru ni kan. Allah. Cakap dengan Tok Guru tu, dia kata apa, jangan buat lagi nak. Apa pasal? Betul kan. Saya cakap dengan Ustaz saya kan, ada kelas lagi pukul 11, saya lambat. Dia tak jangan buat lagi. Itu berkat pergi ziarah orang tu. Berkat ziarah orang di kubur malaikat tolong. Mungkin lah. Berkat cakap dengan Tok Guru juga Ustaz. Allah tak ada. Berkat malaikat tolong. Itu yang apa? Ibnu Umar kan, ketika mana dia dengar hadis Nabi SAW kata, siapa yang pergi ziarah orang meninggal ni, pahala dia seperti pahala dia adalah satu qirat kan. Satu qirat tu adalah sebesar Gunung Uhud kan, sebesar Gunung Uhud. Bila dia dengar macam tu, Ibnu Umar cakap apa? Laqad qaratna fi qarari katsirah. Berapa banyak qirat yang telah kita rugikan, kita telah sia-siakan. Maksudnya satu ganjaran yang sangat besar, tetapi berapa banyak ganjaran itu yang telah kita sia-siakan. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Kan? Sebab tu kalau dengar ada orang meninggal, tak kisahlah sahabat ke bukan sahabat. Kat masjid kita pergi solat, tiba-tiba ada orang meninggal. Masuk solat jenazah sekali. Dan kalau ada masa, ikut sekali sampai jenazah tu dimasukkan ke dalam liang lahat. Semua kita buat benda senang je, tapi dia punya ganjaran sangat-sangat besar. Okey. Itu orang lelaki Ustaz ya? Untuk solat solat jenazah wanita juga boleh kalau solat jenazah. Nak pergi ke kubur untuk isteri tidak digalakkan lah. Sebab dia dah tidak digalakkan sebab dia dah masuk bahagian dia kena iddah. Lelaki yang buat. Tapi kalau yang lain, kalau nak pergi, kalau dia mengikut syarat-syarat dia tidak ada masalah. Tapi kalau pergi tu nak menangis, meraung dan sebagainya, tak boleh lah. Itu lebih baik tak pergi daripada pergi. Baik, sama dengan contoh tadi. Contoh saya pinjam duit Haji Yaya. Kan, saya pinjam duit Haji Yaya. Dia kata Haji Yaya saya nak pinjam 100. Haji Yaya berkata, nah Ustaz 100. Kan. Saya kata nanti saya bayar. Okeylah, dia bagi 100, selesai. Satu lagi situasi, saya cakap Haji Yaya, saya nak pinjam 100, nanti saya bayar. Haji Yaya kata, boleh Ustaz. Haji Yaya pun buat surat. Ustaz pinjam RM100, tarikh untuk 21 April, Ustaz nak bayar nanti raya pertama. Kan? Lepas tu Haji Yaya sign, saya sign. Antara dua situasi ini, mana satu yang nampak lebih rasmi dan nampak lebih berat kepada peminjam tu untuk bayar. Nampak lebih dia rasa dia kena betul-betul nak kena bayar. Yang kedua lah. Yang kedua. Sebab apa? Sebab ada perjanjian tulis. Siap tulis. Siap tulis. Maka sebab itu dalam ayat puasa Allah gunakan kutiba. Seolah-olah Allah nak kata kita ni dengan Allah dah ada perjanjian bertulis yang kita ni nak kena puasa. Kita dah ada perjanjian khas dengan Allah secara bertulis yang kita ni nak kena puasa. Kan? Allah tak guna untuk solat, Allah tak guna kutiba alaikumus solah, tapi puasa Allah gunakan kutiba. Menunjukkan satu benda ni ada sepuasa satu ibadah yang rasmi. Satu ibadah yang rasmi sampai apa dibuatkan
MOU. Kita dengan Allah SWT, kita sign siap untuk kita nak menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Kan kalau difardukanlah wajiblah. Tapi kutiba dia ada makna tambahan, bukan saja difardukan tetapi dia seolah-olah macam ada MOU kita dengan Allah SWT untuk puasa. Maka lagilah kita kena betul-betul beri perhatian kepada puasa yang kita nak jalankan ini. Maka pada ayat ini, ayat yang ketiga ini juga Allah gunakan walaula an kataballahu alaihimu al-jala. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan perkara yang terjadi iaitu mereka ini khianat, orang Islam pergi menyerang. Kemudian Allah campakkan rasa takut. Perkara ini memang dah seal dah di sisi Allah. Dah confirm akan terjadi. Dan kalau Allah kata confirm, memang confirm akan terjadi. Tapi Allah sebut seolah-olah dah memang ditulis. Rasmi dah. Perkara ini akan terjadi, iaitu Allah akan campakkan rasa takut kepada mereka dan orang beriman akan menang. Kan? Perkara ini nak apa? Nak membuatkan Nabi SAW rasa gembira. Kan, rasa gembira kan, sebab apa? Contoh kita tengah bawa kereta kan, tiba-tiba kereta rosak, kita berhenti tepi, kita buka aje pintu kereta kan, suami dah ada kat belakang dah. Dia cakap apa? Saya tahu dah kereta awak nak rosak kan. Kita akan rasa apa? Seronoknya rasa kan, rasa lega sangat kan, sebab apa? Bantuan terus datang sebenarnya dalam keadaan kita tak tahu bantuan tu sebenarnya dah standby dah kat belakang kita kan. So yang ini Allah kata kataballah kan, aku dah memang standby dah benda ni kan. Kau jangan bimbang, jangan takut, memang benda ni aku dah tahu dan memang aku akan tolong orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian perkataan al-jala. Al-jala dalam terjemahan diletakkan apa? Pengusiran. Pengusiran. Al-jala. Al-jala pengusiran. Al-jala maksudnya pengusiran. Kita letak usir. Baik, satu lagi al-ikhraj. Ini pun digunakan untuk pengusiran. Ataupun dia keluarkan. Keluarkan. Dalam bahasa Arab juga al-ikhraj digunakan sebagai usir. Kan, contoh kalau orang dia masuk office kan, orang kata ukhruj. Mau masuk rumah kita kata ukhruj, keluar. Kan, betul kita halau dia keluar. Kan, al-jala bahasa rasmi dia usir, bahasa tak rasmi dia adalah halau. Dia halau keluar. So al-ikhraj dan juga al-jala dia mempunyai makna yang sama, iaitu menghalau ataupun mengusir seseorang keluar. Kan? Tapi apa beza di antara al-jala dan juga al-ikhraj? Bezanya ialah al-ikhraj kita menghalau ataupun mengusir secara berseorangan tanpa ada orang lain. Kan, contoh tanpa keluarga ataupun tanpa anak-anak. Kalau kita lihat dalam situasi ayat ni lah. Al-ikhraj tu maksudnya dia pengusiran ataupun dia halau secara berseorangan, tanpa keluarga, tanpa anak. Kan, orang masuk rumah kita suruh keluar, ukhruj, maksudnya keluar, dia seorang je. Kita suruh dia keluar. Berbeza dengan al-jala dia maksudnya satu pengusiran yang khusus yang dibuat secara beramai-ramai. Maksudnya pengusiran secara berkelompok. Pengusiran secara berkumpulan. Pengusiran secara berkumpulan. Yang termasuk dalam tu sekali apa? Ahli keluarga, anak-anak. Dan pengusiran itu pula pengusiran yang tak kembali balik. Kan, kalau keluar al-ikhraj mungkin dia boleh minta masuk balik. Tapi kalau al-jala dia dah usir halau keluar, memang tak balik-balik dah. Memang dah tak balik dah. Halau yang dah tak balik. Kira macam buang negeri lah. Kita panggil macam buang negeri.
Baik. Kita teruskan mengenai al-jala dan juga al-ikhraj. Mungkin ini perbezaan antara kedua ni. Al-jala tadi dia pengusiran secara berkumpulan dan tidak kembali. Adapun al-ikhraj dia adalah pengusiran secara berseorangan. Dia seorang saja. Baik. Maka Allah sebut dalam ayat ini walaula an kataballahu alaihim al-jala. Dan kalaulah bukan kerana Allah telah menetapkan pengusiran mereka. Baik, apa lagi pengajaran yang boleh kita ambil pada potongan ayat ini? Yang pertama tadi kita sebut sebagai apa? Menyenangkan hati Nabi SAW melalui apa? Melalui kataballah. Maksud dia memang benda itu memang Allah dah standby siap dah. Kan? Standby siap dah, bantuan tu memang dah standby dah. Kemudian apa lagi penjarahan yang boleh kita dapat pada ayat ini? Baik, dalam ayat ini apa yang boleh kita lihat ialah apa? Belas ihsan Allah Azza wa Jalla. Belas ihsan Allah Azza wa Jalla. Dan dari mana boleh nampak belas ihsan tu? Kalau kita lihat daripada ayat. Cuba kita perhatikan ayat tu. Baik, dan kalau Allah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah ia akan menyiksa mereka di dunia dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. Sudah tentu Apa bentuk belas ihsan yang boleh kita lihat daripada potongan ayat ini? Kalau Tak ada. Allah tak binasakan. Ya. Allah semua halau. Seorang-seorang one after another. Apa nak cakap? Silakan. Silakan. Allah tidak binasakan seperti umat-umat terdahulu dan Allah hanya usir saja keluar daripada kampung. Allah tidak binasakan seperti umat dulu, Allah hanya usir sahaja daripada kampung tu. Baik. Sangat tepat. Kan? Baik. Belas ihsan Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini yang boleh kita lihat ialah apa? Allah mengusir mereka. Walaupun kita lihat kena halau tu satu perkara yang berat lah. Kan, kena halau, kena tinggal rumah yang dia dah buat, perniagaan yang dah stabil, dia kena tinggalkan. Tak boleh bawa kecuali apa? Pokok-pokok kurma memang tak boleh bawa lah. Yang boleh bawa barang rumah. Barang rumah pun boleh bawa, yang boleh penuh seekor unta sahaja. Satu keluarga. Apalah sangat barang yang boleh bawa kan. Kiranya kalau kita boleh penuhkan satu kereta tu apa yang boleh? Almari, katil memang tak boleh lah. Kan? TV kalau dah sampai 50-60 inci memang tak dapat lah. Kan? Boleh bawa pinggan mangkuk, baju-baju itu je yang boleh kita nak bawa. Lepas lain barang semua kita kena tinggalkan. Satu perkara yang berat, yang teruk. Tapi bentuk belas ihsan Allah SWT ialah apa? Mereka hanya diusir, tidak berlaku pembunuhan. Pertama, mereka tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Kalau mereka kena bunuh, lagilah teruk. Kena bunuh. Kan? Lagi tak dapat. Mereka kena usir dengan ahli keluarga, dengan isteri dan juga anak-anak. Satu keluarga semua kena usir. Maka mereka masih lagi boleh buat kehidupan yang baru, mulakan kehidupan yang baru di tempat yang baru bersama ahli keluarga. Tapi kalau mereka kena bunuh, nak bersama dengan keluarga dah tak dapat. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak ditawan. Maksudnya mereka tak akan usir, tapi mereka kena tawan. Mereka kena tawan. Contoh jadi hamba contohnya. Satu perkara yang lebih berat. Sebab apa? Sebab tak boleh nak jadi menikmati kehidupan bebas bersama keluarga. Maka sebenarnya pengusiran mereka daripada Madinah walaupun teruk, tetapi itu sebenarnya adalah lebih ringan. Masih ada belas ihsan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Sedangkan kalau Allah nak bunuh mereka, boleh saja Allah bunuh mereka. Tetapi masih ada belas ihsan Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Dengan hanya kena usir je, tak kena tawan ataupun
tak kena bunuh. Walaupun tak ada harta yang banyak boleh bawa, tapi ada lagi ahli keluarga dan masih lagi hidup sihat, boleh mulakan kehidupan di tempat yang baru. Maka begitulah Allah Azza wa Jalla. Ini perkara yang sama yang kita sudah lihat pada surah Al-Mujadalah, betul tak? Ya. Pada permulaan surah Mujadalah tu. Pada bahagian mana? Pada bahagian yang Allah berikan kafarah. Oh. Kafarah kan? Allah berikan berapa cara? 3 cara Allah bagi. Kan Allah bagi 3 cara. Nak menghabiskan kafarah zihar itu. Itu bentuk apa? Belas ihsan Allah SWT kepada hamba. Yang ini pun bentuk belas ihsan Allah. Walaupun Yahudi ni bukanlah orang yang beriman. Bukan saja tak beriman, bahkan menentang Allah dan juga Rasul. Tapi masih ada lagi belas ihsan Allah SWT kepada mereka. Baik. Apa dia Ustaz? Ya? Kenapa tu dia tak hancurkan saja? Kenapa tak hancurkan saja? Sebab Allah Sebab yang kejahatan yang dia buat tu taklah seteruk sangat ke macam mana? ya, Macam Allah itu kaum dia tu. ada perkara yang boleh kita tahu hikmah dia, ada perkara yang Allah saja yang tahu hikmahnya. Dan mungkin antara yang boleh kita lihat kenapa Allah tak bunuh, mungkin kerana mereka bukanlah bentuk kejahatan yang teruk sangat yang mereka lakukan. Bukan mereka sendiri yang nak bunuh, tapi mereka hanya berkomplot. Kan? Mereka hanya berkomplot sahaja untuk membunuh, bukan mereka sendiri yang rancang untuk membunuh Nabi SAW. Kan? Dan Allah tahu Yahudi ni dia adalah orang golongan yang dia memang pakar mengenai kitab. Ilmu tu ada. Cuma keegoan mereka tak nak terima Nabi SAW sebagai Nabi yang bukan daripada bangsa mereka, itu saja. Kan? Maka mudah-mudahan dengan cara tidak dibunuh itu mungkin akan ada pada kalangan mereka ataupun keturunan mereka yang terbuka hati untuk beriman kepada Allah dan juga Nabi SAW. Okay. Baik. Sebab itu dalam ayat ini Allah sebut, kalaulah bukan kerana pengusiran itu, sudah tentu apa? Mereka itu akan diseksa di dunia. Mungkin akan ditawan, mungkin akan dibunuh. Kan? Dan mereka akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. Ini perkara yang memang dah confirm. Kan? Kalau terus tak beriman memang confirm azab akhirat tu nanti azab neraka memang confirm. Kan? Cuma azab di dunia ini diringankan. Allah tak bagi terus. Allah tak bagi terus kepada mereka sebagai bentuk balas ihsan Allah kepada mereka. Dan begitu juga yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman pada hari ini sama. Allah tak terus seksa mereka, kan? Orang yang tak beriman bukannya Allah terus seksa, Allah terus hukum ke? Allah terus azab, tak. Kan bahkan mereka Allah beri nikmat yang sangat banyak ketika di dunia ini. Allah berikan kekayaan, Allah berikan kedudukan, Allah berikan kuasa kepada mereka ketika di dunia. Bentuk apa? Bentuk rahman Allah. Kasih sayang Allah kepada mereka ketika di dunia. Tapi azab di akhirat tak ada pilihan. Tidak ada lagi pilihan. Kalau tak ada lagi pilihan dan tak ada lagi belas ihsan ketika di akhirat, memang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Baik. Ustaz, yang ni walaupun dah diusir, di akhirat besok dia azab juga ya? Ya, di akhirat itu memang confirm. Lagi banyak. Di akhirat itu memang confirm akan kena. Cuma kat dunia je. Orang beriman dan juga orang tak beriman, kita dua-dua sama. Maksudnya apa? Kat dunia ni kalau kita buat salah, mungkin kita kena terus, mungkin tak kena. Mungkin kena terus, mungkin tak kena, dua-dua. Kan? Baik orang tak beriman pun kalau dia buat salah, dia memang buat salah lah sebab dia tak beriman pun. Tapi mereka mungkin kena, mungkin tak kena. Orang beriman pun, kita walaupun beriman, kita buat salah juga, buat dosa juga. Dan kita ini mungkin terus Allah hukum ataupun tidak. Dua-dua kita sama. Tapi ke akhirat, confirm. Siapa yang buat salah, confirm akan kena. Buat salah, confirm akan kena, kecuali siapa yang Allah rahmatilah. Itu urusan Allah SWT. Kita tak boleh nak macam bergantung harap macam tu saja. Walaupun adalah kisah yang berlaku sebegitu kan. Contoh kisah pelacur yang memberi minum kan kepada anjing. Juga kisah seorang lelaki yang memang sepanjang hidup dia buat dosa dan kesalahan saja. Kemudian bila dia mati, dia suruh anak dia bakar dia.
Kan? Itu pun sama. Kan? Kisah seorang lelaki yang memang dia dah habiskan hidup dia dengan buat dosa dan juga kesalahan. Dia pesan ke anak dia, nanti dia kata bila ayah mati, bakar ayah. Kan? Kemudian ambil debu daripada badan yang telah dibakar itu, bahagi dua. Nanti bila tiba musim angin kencang, dia kata naik atas puncak bukit yang tinggi dan campakkan debu tu, sebahagian daripada debu tu. Biarlah debu tu berterbangan, kan? Biarlah debu tu berterbangan, bertibaran ke tempat yang sejauh-jauh ni. Kemudian bila sampai musim laut bergelora, kan, musim tengkujuh, pergi berlayar ke laut dan campakkan lagi sebahagian debu badan ayah tu. Kemudian anak dia bertanya, kenapa engkau buat begitu wahai ayah? Ayah dia kata, biarlah aku mati dalam keadaan yang begitu. Kemudian nanti bila di hadapan Allah SWT, Allah meniupkan kembali. Allah mengumpulkan kembali debu-debu badan orang tersebut dan dihidupkan. Kemudian Allah bertanya, abdi, hamba-Ku, apa yang kau cuba lakukan? Kenapa engkau buat macam tu? Kan, kenapa engkau buat macam tu? Dia kata, ya Allah, aku tak buat macam tu kecuali kerana aku takutkan engkau. Aku takutkan azab engkau. Maka Allah kata, wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga. Semua dosa-dosa engkau aku telah ampunkan. Aku telah ampunkan. Itu hanya kerana apa? Kerana dia takut kepada Allah SWT. Walaupun dia salah. Kisah-kisah yang sebegini memang ada, dan kisah ini saya bawakan daripada hadis Nabi SAW. Hadis yang sahih. Sama seperti kisah wanita pelacur tadi, hadis yang sahih juga. Maksudnya apa? Perkara yang sebegini boleh terjadi. Cuma kita tak boleh lah macam tak apalah. Aku pun nak jadi macam orang yang kena bakar tu lah. Kan? Tak apa, kita buat salah, kita rasa tak kisah, tak apa. Nanti bila aku mati, aku nak buat benda yang sama. Nak suruh anak aku bakar, suruh je campak sebahagian dekat hutan, sebahagian lagi campak kat laut. Aku nak buat macam tu. Tak boleh. Ini adalah, kita kata apa? Special case. Hanya Allah sahaja yang boleh pilih siapa yang akan diberikan keistimewaan yang macam ini. Adapun kita kena lalu jalan yang biasa. Iaitu apa? Hamba, tujuannya dihidupkan untuk menjadi hamba, kena buat amal baik, amal soleh, jangan buat jahat. So kita kena lalu jalan tu. Rahmat nanti Allah nak bagi kepada siapa, itu terpulang kepada Allah SWT. Maka di akhirat nanti, siapa yang buat salah, itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Tak ada pilihan dah. Kecuali siapa yang Allah rahmati. Dan itu perkara yang gaib, yang kita tak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu perkara tersebut. Yang orang yang mati, mayat dia cremation, apa tu yang dia bakar tu, macam mana cerita dia tetap tak Islam kan? Tak boleh lah kan? Allah tak akan tak, dia orang yang Islam yang baik. Kiranya dia beriman, cuma dia bukan hamba yang baik. Dia bukan orang Islam yang baik. Dia kalau kita macam Islam hanya pada nama lah, kehidupan dia bukan Islam. Tapi dia tahu benda dia buat tu salah. Benda yang dia buat tu salah. Ada rasa salah, dan bila nak mati dia rasa dia takut nanti dia akan kena hukum, jadi dia buat macam tu lah. Dia ingatkan bila nanti debu tu terbang banyak dekat hutan, kan, dia ingat selamatlah dia kan. Tapi Allah berkumpulkan semua dekat laut. Dia ingat laut tu luas, so debu barang dia seluas laut tu, dia ingat susah nak kumpul. Tetapi Allah hanya dengan satu sebutan saja mengumpul dan menghidupkan dia. Ketika Allah berikan keampunan kepada dia kerana dia takut kepada Allah. Pernah terfikir macam tu Ustaz, kalau mati makan dia harimau, Allah tak suruh hari dah tak jumpa mayat dia. Sebab itu untuk orang yang takut, kan, dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman Allah kata apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu dia pelajar hafazan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Tuhan dia, itu dia dapat dua syurga yang Allah akan berikan kepada dia. Yang kerana apa? Kerana dia belajar takut kepada Allah SWT. Ustaz, soalan Ustaz. Kalau dia takut, kenapa dia tak beribadat Ustaz? Kalau dia takut kepada Allah. Ya. Itu atas kelemahan diri dia. Atas kelemahan diri dia. Saya pernah jumpa seorang, dia
belajar di Timur Tengah dan dia seorang ustaz lah. Tapi dia isap rokok. Kan dia isap rokok. Kan kalau ikut fatwa kita dia adalah yang haram lah, dia isap rokok. Tapi dia suka cerita, dia jumpa orang dia cerita pasal agama lah. Kan hatta waktu kita tengah belajar dulu pun duduk cerita kat kawan-kawan semua pasal agama. Bila duduk lepak dia akan cerita pasal agama. Ada seorang tu lah mulut berani sikit, dia kata kau tak payahlah cerita kita orang macam ni kan, nasihat ke apa kan, kau pun isap rokok, dia kata. Lepas tu ayat dia tu buatkan saya terfikir panjang lah. Dia kata apa yang aku sampaikan ni benda yang wajib aku sampaikan sebab aku dah belajar. Aku merokok ni adalah kelemahan diri aku sendiri dengan Allah. Maksudnya dia mengakui benda dia salah. Dia tahu benda yang dia buat tu salah. Dan dia kata atas kelemahan diri dia. Cumanya itu nanti dia akan jawablah dengan Allah kenapa dia dah tahu itu salah, dia tak baiki kesalahan tersebut. Kan dia tak baiki kesalahan tersebut, itu dia kena jawab dengan Allah SWT. Maka macam tu juga kisah pemuda tu, dia takut kepada Allah tapi atas kelemahan diri dia. Dia tak memperbaiki kelemahan diri dia tersebut untuk dia merubah daripada takut itu, dia jelmakan dengan tindakan. Iaitu menjadikan dia taat kepada Allah SWT. Baik. Maka orang Yahudi Bani Nadir jika mereka terus tidak beriman, dan memang dalam riwayat dan dalam sirah dikatakan mereka tidak beriman sampai ke sudah, maka inilah perkara yang menanti mereka iaitu azabun nar. Kan Allah tak sebut dalam ni azabun alim, azabun syadid, kan dalam ayat ni banyak Allah sebut kan azabun syadid, tapi dalam ayat ni Allah sebut azabun nar je, simple je kan, azab api neraka. Allah tak sebut pun pedih ke teruk ke, kenapa Allah sebut azabun nar saja? Kenapa? Kerana kalau orang yang dia benar-benar tahu neraka itu, cukup saja sebut sebagai api. Kalau dia takut dengan Allah, dia beriman dengan Allah, sebut je api neraka dah cukup. Tak perlu sebut api neraka yang azabnya teruk, azabnya pedih, yang apinya tu kalau banding dengan dunia baru berapa persen saja. Yang dalam neraka itu sejauh 70 tahun. Yang kalau masuk dalam tu jangan haraplah dapat keluar. Kalau orang beriman, dia munafik, dia duduk bawah sekali. Tak perlu cerita. Hanya sebut je azabun nar. Hanya sebut saja azab api neraka dah cukup menggerungkan orang yang dia beriman kepada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, Allah tak perlu sebut pun azab yang pedih, azab yang syadid. Sebab apa? Sebab neraka tu dah memang begitulah sifatnya. Dan memang begitulah sifatnya. Tak payah sebut dah. Macam kalau kita sebut Sultan. Kan? Saya tak payah sebut pun Sultan yang maha mulia, Sultan keturunannya baik, Sultan yang kaya, Sultan yang besar kekuasaan dia. Saya tak payah sebut pun. Sebab apa? Sebut Sultan. Dah tahu dah. Orang semua dah tahu dah. Sifat ataupun perihal Sultan tu dah cukup dah. Dan hanya dengan sebut dia punya nama sahaja. Tak perlu explain sifat ataupun keadaan Sultan tersebut. Oleh Allah sebut walahum fil akhirati azabun nar. Allah sebut hanya sebut azab api neraka saja. Allah tak perlu explain pun neraka tu macam mana dia punya teruk, pedih dan sebagainya. Cukuplah dengan Allah hanya menyebut sebagai neraka sahaja. Baik. Kita nak beralih pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat pada muka surat 5, 4, 6. Kita nak baca dulu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. ومن Yaqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. Terjemahan Jaya ada ke? Ya. Tak ada, saya baca boleh? Jaya tak ada. Baik. Dia kan dah keluar ke? Ada dia kat bawah kot. Dia nama dia Y. Why?
tak ada nampak. Tak nampak. Ya tak apa. Mereka Zainal ada, ditimpakan Haji Ismail ada. Oh, ramai dia. Haji Ismail ada. Haji Zainal ada. tak apa, Semua boleh. semua mute. Zalilah bacalah. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya. Baik. Oh. Ayat ini berkaitan bersangkut paut dengan ayat sebelum ni. Iaitu mulakan dengan yang demikian itu kerana mereka menentang perintah Allah dan juga Rasul. Zalika, yang demikian itu. Yang demikian. Yang demikian itu kerana mereka menentang Allah dan juga Rasul. Baik. Apakah yang telah menimpa mereka? Yang demikian itu tu. Apakah yang telah menimpa mereka? Mereka telah Diusir lah, diusir. Pengusiran tu lah, pengusiran tu lah. Pengusiran. Baik, pertamanya adalah kita ambil awalil hasyr, pengusiran mereka ataupun al-jala' kat belakang tu kan, al-jala'. Al-jala'. Kalau kita pusing daripada belakang ke atas lah, kita ambil daripada bawah ke atas. So, yang pertama ialah apa? Al-jala'. Pengusiran. Naik lagi atas tu apa? Mereka apa? Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka menghancurkan rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Baik. Kemudian apa? Allah buat apa? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah campakkan dalam diri mereka perasaan takut. Perasaan takut. Baik. Maka kalau itu daripada atas, pertamanya azab yang Allah telah berikan kepada mereka, pertama campak rasa takut dalam diri mereka. Yang kedua, mereka sendiri yang menghancurkan rumah mereka sendiri. Yang ketiga, mereka diusir keluar daripada Madinah. Yang keempat, walahum fil akhirati azabun nar, azab neraka menanti mereka di akhirat. Maka ini semua disimpulkan dalam ayat yang keempat, zalika, yang demikian itu. Maksudnya demikian itu, maksudnya mereka ini dicampakkan rasa takut, mereka menghancurkan rumah mereka sendiri, mereka diusir, dan bagi mereka nanti azab yang pedih. Yang demikian itu, mereka beroleh semua ini kerana apa? Disebutkan menentang perintah Allah. Mereka syaqullaha wa Dia telah menentang. syaqullaha wa rasul. Mereka telah menentang perintah Allah dan juga Rasul. Maka dalam ayat ini Allah nak beritahu kita apa? Sesiapa yang mereka menentang Allah, maka sama macam mereka menentang Rasul. Sama macam mereka menentang Rasul. Sama. Kalau tentang Allah, sama macam mereka menentang Rasul. Vice versa lah Ustaz. Ya betul. Kan? Sebab itu kalau ati Allah, kena ati Rasul juga. Tak boleh taat Allah saja, tak nak taat Rasul. Tak boleh. Kan? Tak boleh hanya nak terima Quran, tak nak terima hadis. Tak boleh. Tak boleh nak beriman kepada Allah, tak nak beriman kepada Nabi. Kerana dua-dua itu bergandingan sama. Maka kalau kita taat kepada Rasul, sama macam kita taat kepada Allah. Dan kalau kita menentang Rasul, sama macam kita menentang Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini mereka, Bani Nadir, menentang Allah dan juga Rasul. Dengan berlaku khianat kepada Nabi SAW. Untuk kita, apakah bentuk penentangan yang mungkin kita akan secara tidak sengaja akan melakukannya? Wal'iyadzubillah, kita akan minta jauhlah daripada kita menentang Nabi dan juga menentang Allah.
Tapi apakah kemungkinan-kemungkinan yang akan menyebabkan kita termasuk dalam kalangan orang yang menentang Allah dan juga Rasul? Tak ikut sunnah dia. Betul? Tak ikut ajaran dia. Baik. Penentangan Allah dan Rasul yang pertama tadi Ajanura sebut, iaitu tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi? Lalai Ustaz. Lalai daripada Mengerjakan perintah Allah dan Rasul. lalai daripada mengerjakan perintah Allah dan juga Rasul. Baik, ada lagi? Jadi sebut tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalai dari mengerjakan perintah Allah dan Rasul. Baik, ada lagi? Jahil Ustaz, jahil ataupun tak cukup ilmu. Jahil ataupun tak cukup ilmu. Tak cukup ilmu ataupun jahil tentang apa yang patut kita buat, ilmu tentang Siaplah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Jahil mengenai apa yang sepatutnya kita tahu, apa yang sepatutnya kita lakukan. Baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tak tahu, saya sebut saja. Apa? Baik, ada lagi? Banyaknya kita tentang Allah ya. Tanpa kita sedar. Sebab kita banyak meninggalkan sunnah. Ya, betul. Allah tak tahulah nak buat macam mana. Baru nak belajar. Baru nak tahu. Baru nak belajar sirah, Syama'il Muhammadiyah. Hadis 40, hadis. Alhamdulillah. Tak tahu. Okeylah tu Allah. Tak tahu. Sempat lagi belajar. InsyaAllah. Never too late. Never too late. Allah mengetahuinya. Pergi masjid pun tak tahu susun selipar. Padahal orang Jepun dah lama dah ikut sunnah Nabi. Lalu tak? Betul. Mereka tu morally-nya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Jepun paling banyak ikut sunnah, tinggal lagi dia tak Islamnya. Betul. Kalau dia Islam Tapi Ustaz yang bukanlah nak sedapkan hati, tapi selalu saya selalu cakap lah. Kita ni manusia ya Ustaz ya. Jangan silap. Kita ni Allah dah jadikan fitrah kita macam ni. Bukan dia iman kita kejap soft, kejap kecil, kejap soft, kejap kecil. Manusia lah, manusia. Ya. Kalau kita malaikat tu, kalau kita nabi ke nabi pun malaikat lah yang tak ada nafsu kan. Mungkin boleh lah. Apa orang kata perfect person kan. Ya, betul. Sebagai ustaz pun saya rasa cabaran kan ustaz ya? Betul. Sebenarnya rasa saya pasal pendekatan ilmu ni dari dulu taklah sebegini. Kuat. Sekarang baru orang dulu mana ada kisah. Yalah. Sekarang dulu tak ramai yang mendalami. Sekarang penyebaran dia tak meluas, banyak Betul. yang tak ada majlis ilmu. Penyebaran ilmu sekarang alhamdulillah meluas, tapi cabaran dia juga pun kita lihat sekarang pun makin mencabar untuk anak-anak, untuk orang muda kan. Ya, ya. Cabarannya makin mencabar. Semalam tambah-tambah. sekarang saya solat di Pak Ofizah di Shah Alam. Habis solat tu balik lalu dekat Shah Alam. Lalu office di Shah Alam lah. Lalu di section 13 kan, pergi beli air kejap, masuk di section 13 kawasan belakang Aeon Mall tu, dekat menara U2. So lalu dekat mamak, setiap mamak akan penuh lah dengan orang, kedai semua penuh lah. Kawasan tu semua memang tahulah kawasan student duduk kan. Itulah yang kurang feel-nya ialah apa, kebetulan lah Allah nak tadikan yang melintas di depan kereta saya
perempuan daripada jauh saya ingatkan Cina. Bila sampai dekat rupanya Melayu. Perempuan memang dia pakai seluar pendek macam Cina tu lah yang katuk sampai atas. Masya Allah. Bila masuk kawasan situ dengan perempuan yang berpakaian macam tu, saya tu rasa feel Ramadan tu terus hilang. Masya Allah. So saya rasakan ini antara cabaran yang anak-anak muda hadapilah kan pada waktu ni, dan memang mereka kena kuat. Dan memang kena kuat kalau nak duduk dalam circle yang begitu dengan kawan-kawan yang macam tu, memang kena kuat. So ni cabaran untuk anak-anak muda lah. So kita ibu bapa kena selalu nasihat, kena bantu kan anak-anak untuk mereka hadapi situasi ini. Walaupun sekarang memang alhamdulillah nak belajar memang sangat mudah kan, sangat mudah. Tapi banyak yang mungkin susah nak keluar rumah kan dan sebagainya, nak belajar sangat senang. Tapi itu juga bentuk cabaran sebenarnya untuk orang-orang muda nak menghadapi zaman ini lah. Insya-Allah. Baik, maka penentangan Allah dan Rasul ini kalau kita boleh kategorikan dia kepada dua kategori. Baik. Yang pertama dari sudut perbuatan. Menentang Allah dan juga Rasul dari sudut perbuatan. Yang kedua, menentang Allah dan juga Rasul dari sudut percakapan. Ini berdasarkan apa yang dikongsikan tadi oleh semua. Kita boleh kategorikan bentuk penentangan kepada Allah dan juga Rasul ini dari sudut perbuatan dan juga dari sudut percakapan. Perbuatan ialah tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Dan tak mengikut sunnah Nabi ini semua termasuklah dalam tu. Amar ma'ruf nahi mungkar masuk dalam tu. Jahil mengenai agama juga adalah bentuk perbuatan yang kita tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Kita lalai daripada mengerjakan perintah Allah dan juga Rasul. Ini juga bentuk penentangan Allah dan kepada Allah dan juga Rasul. Sebab apa? Sebab kita jahil mengenai perkara yang sepatutnya kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Dan nak menghindarkan diri kita daripada, nak mengeluarkan diri kita daripada terus menjadi penentang Allah dan juga Rasul. Bila sebut perkataan penentang Allah dan Rasul ni rasa teruk, rasa berat. Istilah tu rasa berat, penentang Allah dan juga Rasul. Inilah istilah yang Al-Quran gunakan. Penentangan terhadap Allah dan juga Rasul. Adalah dia kembali kepada ilmu. Ilmu kita terhadap sunnah Nabi SAW, terhadap apa yang Nabi lakukan. Dan kerana Nabi adalah sebagai contoh kepada Al-Quran ini, bagaimana Al-Quran ini kalau nak diaplikasikan dalam kehidupan, maka tidak mengindahkan kepada apa yang Nabi SAW lakukan, itu adalah bentuk penentangan terhadap Allah dan juga Rasul kan. Umpamanya apa? Saya selalu sebutkan, umpamanya anak, kita marah anak tu dia nak keluar kita tak bagi kan, nak handphone tak boleh kan, nak lepak dengan kawan tak boleh kan, dia senyap tak cakap apa-apa kan, tapi masuk bilik dia buat apa? Dia hempas pintu kan, hempas pintu kan, walaupun dia tak melawan kita kan, tapi dia hempas pintu. Itu bentuk dia apa? Bentuk dia melawan lah. Bentuk dia melawan cakap. Dan maka perbuatan juga boleh menunjukkan penentangan kepada Allah dan juga Rasul. Antaranya ialah bila kita Nabi cakap, kita tak cakap lah Nabi suruh buat ni, tak apalah saya tak nak. Kita tak cakap macam tu, tapi perbuatan kita menunjukkan sebegitu. Iaitu apa? Kita tak ikut apa yang Nabi SAW suruh ataupun apa yang Allah suruh. Kita tak ikut. Maka kita menentang Allah dan juga Rasul dalam senyap. Dan ini perkara yang kita takuti, perkara yang kita bimbangi. Sebab kita tak nak hidup dalam keadaan yang kita rasa okey. Dan kita rasa okey je, aku rasa okey je ni, hidup aku okey, elok je, tak ada apa masalah. Jadi kita pun tenggelam dalam kita punya syok sendiri tu. Kan? Tapi rupa-rupanya kita ini dalam tidak sedar telah masuk golongan orang yang menentang Allah dan juga Rasul, dan golongan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi itu kan. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Kan, kamu nak lihat tak pada orang yang paling rugi amalan dia ketika di dunia, iaitu apa? Orang yang amalan yang mereka lakukan tu tak tepat dengan apa yang Nabi buat,
Sedangkan mereka sangka mereka dah buat baik dah. Hmm. Mereka sangka dah buat baik, tapi sebenarnya amalan mereka tak tepat seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Bahkan lebih buruk daripada itu, mereka lakukan perbuatan yang Nabi tak suruh pun. Kan Nabi tak suruh pun dia buat. Itu bentuk berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat, dia kata Nabi buat. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Itu semua bentuk penentangan terhadap Allah dan juga Rasul. Baik, zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Yang demikian itu kerana mereka menentang Allah dan juga Rasul. Dari segi perbuatan, dari segi percakapan yang kita nak berhati-hati daripada menentang Allah dan juga Rasul. Dari segi percakapan ialah apa, kita menolak apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul dengan perkataan. Dan itu saya rasakan tak ada siapa antara kita yang melakukannya lah. Kan, sebab kita memang sensitif dengan perkara-perkara tersebut. Dan kita tak kata saya tak terima Al-Quran, saya tak terima sunnah. Kan, cuma yang kita katakan adalah apa? Adakah masih relevan Al-Quran ini untuk diterapkan dalam kehidupan? Kan, kita cakap dengan percakapan yang begitu. Itu juga termasuk dalam bentuk penentangan terhadap Allah dan juga Rasul. Kan, bila kita kata apa, belajar Quran, kan nanti nak hidup macam mana? Kan, nak makan apa? Nak kerja apa? Kan, itu semua bentuk kita melecehkan Allah dan juga Rasul. Dari sudut perkataan, walaupun kita dengan jelas tak kata saya tak terima Quran, kan, saya tak terima hadis, kan, tapi ayat-ayat lain yang maksudnya membawa kepada perkara yang sama, iaitu menentang, melecehkan, meremehkan Allah dan juga Rasul. Baik. Kemudian kalau kita lihat pada wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Kalau kita lihat dari teks Arab dia, zalika bi annahum, hum ni maksudnya apa? Mereka. Merujuk kepada Yahudi Bani Nadir. Ada spesifik lah, Yahudi Bani Nadir. Baik. Kemudian pada bahagian 2 ayat ni Allah sebut wa may yushaqillah. Man ini maksudnya apa? Siapa yang ataupun sesiapa. Sesiapa ataupun barang siapa. Kan? Sesiapa yang. Baik. Apa yang kita nak lihat daripada ayat ini? Yang boleh kita lihat ialah inilah mungkin antara perkara yang kita boleh dapat apabila kita mempelajari bahasa Arab, iaitu kita perasan yang Allah mulakan ayat ini dengan Allah guna hum. Hum merujuk kepada mereka, spesifik orang yang Allah nak cakap tu. Tapi bahagian belakang ayat tu berubah daripada hum kepada man. Sesiapa yang bermaksud man ni merujuk kepada siapa? Siapa? Dia refer kat semua orang. Umum, tak merujuk kepada sesiapa. Berubah bentuk ayat itu daripada sebut mengenai orang yang spesifik, berubah kepada bentuk yang umum. Kenapa Allah gunakan bentuk yang umum? Yang bahagian awal itu kenapa? Tauladan. Ya. Pada bahagian awal sebut mereka ini menentang Allah dan juga Rasul. Kemudian Allah kata siapa menentang Allah dan juga Rasul? Allah nak bagi tahu orang yang menentang Allah dan juga Rasul itu akan berlaku sepanjang zaman. Sebab tu Allah gunakan bentuk man, sesiapa, umum. Allah letakkan dalam bentuk umum. Maknanya daripada zaman Bani Nadir melakukan ini, sehinggalah zaman pada hari kita membaca ayat ini, sehinggalah nanti keturunan kita semua membaca ayat ini hingga hari kiamat, setiap pada zaman itu akan berlakunya penentangan terhadap Allah dan juga Rasul. Dan man, ia merujuk kepada apa? Kepada orang ke atau kepada binatang ke kepada pokok? Orang. Rujuk kepada orang. Dan kita ini juga adalah orang. Manusia. Maka Allah kata setiap daripada kamu ada peluang, bukan peluang yang baiklah untuk kita rebut, tapi ada kebarangkalian. Setiap daripada kamu ada kebarangkalian untuk menentang Allah, menjadi penentang Allah. Itu yang kita tak nampak tu, yang Allah beritahu. Tak sedar. Banyak zaman akan ada orang yang menentang, yang kita nampak macam ni.
orang ni Bani Nadir ni dah menentang. Kalau engkau pun buat yang sama, kamu pun akan dapat azab. Ingat warning macam tu aja. Itu pun satu perkara lah yang kita dapat kan. Kalau buat perkara yang sama macam yang Bani Nadir buat kan. Cuma bila kita masukkan, kita nak fa'tabiru tu, kita nak alihkan pada diri kita, itu yang kita alihkan pada situasi kita, menentang yang macam mana, dan inilah tambahan dia dari sudut bahasa, iaitu bertukar bentuk percakapan. Dan perkara ini kan, kalau kita perasan, dia berlaku dalam Quran sangat banyak. Sangat banyak. Pelajaran Perubahan bentuk percakapan. Tengah cakap tentang orang ni, tiba-tiba cerita umum. Yang lain. Tengah sebut tentang dia, tiba-tiba tukar jadi kamu. Itu banyak Allah gunakan dalam Al-Quran. Tapi saya kalau cakap macam tu, anak saya marah. Mak ni tukar topik pula. Tukar siap. Padahal kita tak nak cakap direct lah kan. Selalu kena. Dia marah balik. Maka seolah Allah nak beritahu kepada kita penentangan terhadap Allah dan juga Rasul ini akan terus berlaku di sepanjang Tapi ni Ustaz ada modal lah ni. Bila anak tegur tu, Allah cakap macam tu juga. Cerita-cerita lepas tu dia cerita lain. Betul. Memanglah sebab Quran ni, sebab itu orang yang membaca Al-Quran, yang dia faham Al-Quran, dia sepatutnya mengambil iktibar dan pelajaran mengambil iktibar dan pelajaran. Dan Al-Quran ini dia mengajak orang untuk berfikir. Mengajak orang untuk berfikir. Dia menajam akal. Sebab itu Quran dan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab, tujuannya untuk kamu berakal. Gunakan akal ini untuk berfikir. Al-Quran tujuannya untuk menajam akal. Untuk kita nak lihat perkara-perkara dari sudut bahasa yang Allah turunkan sebagai tambahan. Jadi kalau kita baca di terjemahan tu, kita boleh dapat pengajaran yang boleh kita dapat daripada ayat. Ya, betul. Baik. Dan kalau pada ayat yang belakang Allah sebut wa may yushaqillaha. Allah dah tak mention Rasul dah. Wa may yushaqillaha. Depan tu Allah mention syaqullaha wa rasulah. Kat belakang Allah hanya mention yushaqillah sahaja. Ini juga menjadi apa? Menjadi bukti bahawa siapa yang menentang Allah samalah macam dia menentang Rasul. Sama. Sebab mungkin orang akan kata saya nak lawan Allah tak berani, tapi nak lawan Rasul tu mungkinlah ada kemungkinan kan orang nak melawan Nabi. Tapi Allah kata sama je, kalau menentang Allah dia sama menentang Rasul. Allah kata wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Dan siapa yang dia menentang Allah, maka sesungguhnya Allah amat beratlah azab siksanya. Baik. Ni pun kalau kita nak lihat dari sudut bahasa, bolehlah kita guna al-iqabi. Al-iqabi dia dalam bentuk isim ke fi'il? Isim. Tanda dia alif lam. Baris bawah. Baris bawah lagi. Syadidu Kuman. Mungkin kita tak tahulah, dari segi tanda mungkin kita tak pasti. Nampak, tapi depan kan. Tapi dari sudut terjemahan boleh agak tak? Boleh. Sangat keras. Maksudnya dia isim ke fi'il? Isim. Maka Allah nak beritahu isim, antara maksud yang kita dapat ialah apa? Sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Maka sesungguhnya azab Allah yang sangat keras ini memang tetap tak akan berubah-ubah. Tetap tak akan berubah-ubah. Kenalah azab tu dan jeritlah macam mana pun. Meronta-rontalah macam mana pun minta tolong, azab yang sangat berat dan pedih itu tak akan berubah menjadi ringan. Kalau dah memang ditetapkan dia mendapat syadidul iqab, maka itulah yang dia akan dapat, tak ada diskaun dah. Tak ada diskaun. Kita kalau rotan anak, kan anak melulukan tu atau rotan seluruh sikit kalau anak kecil kan. Tapi azab Allah kalau dah kena, dah ditetapkan pada orang tersebut, wal'iyadzubillah, tak ada dah diskaun. Kalau ada memang syadidul iqab, itulah yang dia akan dapat. Azab yang seksa lah yang dia akan dapat, tetap tidak akan berubah-ubah lagi sampai Ya Ustaz,
Ya saya. Silakan Zara. Ini ayat kedua ni, waman yusyaqillah ni untuk huwa lah, untuk seorang. Dia tinggal wa rasuluh tu, macam mana kita nak kata ada wa rasuluh di sini? Macam mana kata dalam ayat yang kedua ni? Ada wa rasulahu juga. Tapi dia tinggal syaqillah fa innallaha tu. Balik wa rasulahu. Dia tak ulang lagi Rasulullah. Kenapa dia termasuk, tapi macam mana kita nak kata dia termasuk? Baik. Dia termasuk, baik. Pertamanya, kalau kita lihat dari sudut ayat ni sahaja, sebab kat depan tu dia dah kata menentang Allah dan juga Rasul. Ada digandingkan dua-dua. Kat depan tu ramai lah. Ramai. Aku tu mana ramai. Okey, baik. Untuk ramai lah. Pelaku ramai. Yang kedua ni pelakunya seorang. Baik. Pelakunya seorang. Tapi untuk seorang ni dia tak bubuh Rasul. Baik. Itu mengikut konteks ayat tu. Yang depan ni dia ramai sebab konteksnya sedang menceritakan mengenai Bani Nadir. So jadi Bani Nadir mereka tu ramai lah. Ramai. So ramai sebab itu digunakan dalam bentuk hum. Mereka dan syaku ini juga dalam bentuk yang ramai, merujuk kepada mereka. Tapi bila yang depan ni jadi yusyaqi, Allah, sebab dia jadi seorang, sebab Allah gunakan perkataan man. Man ni merujuk kepada seorang sajalah. Merujuk kepada seorang sahaja. Nak menunjukkan apa? Tadi kita sebutkan dia berlaku perubahan daripada khusus Allah ceritakan mengenai Bani Nadir, dia tukar bentuk kepada umum. Sesiapa. Nak menunjukkan sesiapa sahaja ada kebarangkalian untuk menjadi penentang Allah. Yang pertama. Yang kedua, digunakan dalam bentuk iman yang merujuk hanya kepada seorang sahaja. Bukan ramai, hanya merujuk kepada seorang sahaja. Nak menunjukkan bahawa nak menentang Allah dan juga Rasul ini kan akan berlaku bukan saja dalam bentuk kumpulan. Maksudnya tak payah ramai-ramai lah kita berkumpul nak menentang Allah dan Rasul. Kan, tak payahlah berkumpul ramai-ramai untuk tak nak puasa hari ni. Seorang-seorang pun boleh. Itu menunjukkan apa? Individuality. Maksudnya setiap daripada kita ni ada kebarangkalian. Bukan hanya satu grup saja. Kan, maksudnya kalau grup ni perangai dia macam Yahudi ataupun dia buat sebagai sekian, dia telah menentang Allah dan juga Rasul. Tak, dia bukan grup. Allah daripada ramai satu grup tu dia berubah kepada seorang. Yang menunjukkan setiap daripada kita ini semua ada kebarangkalian untuk menjadi penentang Allah dan juga Rasul. Maka situ digunakan man. Ada potensial. Setiap kita ada potensial, ada potensi. Tapi bukanlah potensi yang untuk digilap. Jangan gilaplah potensi ini. Kan? Jangan gilaplah. Sudah tahu tu kena betul lah. Potensi negatif. Potensi yang negatif lah. Jangan digilap potensi untuk jadi penentang. Jadi penentang Allah lah. Jadi nak jadi penentang orang kafir tak apalah. Nak jadi penentang Allah dan Rasul, janganlah digilap potensi tersebut. Sebab setiap kita ada potensi. Begitulah kita. Setiap kita ada hawa nafsu yang menuju kepada jahat. Memang ada dalam diri. Apa yang kita kena buat, kita jangan gilap hawa nafsu tu. Jangan bagi peluang, jangan galakkan dia. Itu je. Kalau kita galakkan itu yang dia akan menguasai kita. So kita juga, setiap daripada kita ada kebarangkalian untuk ada potensi untuk menjadi penentang Allah dan juga Rasul. Disebabkan apa? Disebabkan hawa nafsu kita yang ada. Maka jangan digilap, jangan diberi peluang kepada hawa nafsu tu dengan mengikut apa yang dia nak. Kelak kita akan menjadi apa? Penentang Allah dan juga Rasul. Kerana apa? Kerana orang yang tak ikut apa yang Allah suruh, yang Nabi suruh, itu adalah penentang Allah dan juga Rasul. Kenapa kita tak ikut cakap Allah dan juga Nabi? Sebab kita ikut hawa nafsu lah. Nafsu kita nakkan perkara yang berlawanan dengan apa yang Allah dan juga Rasul nakkan. Baik, tadi Aizana tanya juga kenapa kat belakang ni disebut yusyaqillah sahaja. Macam ni kita nak masukkan dengan Rasul, tak disebut dengan Rasul. Yang pertama, sebab dalam bahagian awal tu dia disebut syaqullah wa rasulah. Allah sebut syaqullah wa rasulah. Yang pertama. So Allah gandingkan antara Allah dan juga Rasul. Pertama. Yang kedua, kalau kita rujuk pada ayat yang kedua yang kita dah bincangkan itu, yang mana Allah sebut wa dhannu annahum mani'atuhum minallah. Kan?
Mereka menyangka bahawa mereka benteng-benteng mereka itu akan dapat melindungi mereka daripada Siksa Allah. Allah. Kan sedangkan yang sedang berperang dengan mereka adalah siapa? Nabi. Sedang berperang dengan mereka adalah Nabi. Kan tapi kenapa Allah gunakan minallah tak guna minar rasul? Kerana apa? Kerana Allah nak beritahu kalau kamu lawan Allah sama macam kamu lawan Rasul. Maka begitu juga yang dapat kita fahami pada ayat yang keempat ini, iaitu siapa yang menentang Allah itu sama dengan dia menentang Rasul. Siapa yang menentang Rasul sama dengan dia menentang Allah. Nah, termasuk sekali dalam tu. Kan? Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan apa? Jangan kamu mencela bapa orang lain dan kamu mencela bapa kamu sendiri. Orang pun tanya, macam mana seseorang itu sanggup untuk mencela bapa dia sendiri? Kan? Lalu Nabi kata, engkau kutuk dia kutuk engkau. Kan? Saling mengutuk. Walaupun kita tak kutuk bapa kita sendiri, tapi orang lain kutuk kita sama macam orang kutuk keturunan kita. Sama. Dia termasuk sekali. Kutuk kita sama macam orang kutuk keturunan. Kan? Sama kita sekarang kan. Kalau kata seorang Melayu macam kes sekarang kan. Bodyguard Melayu tu kena pukul. Kan? Yang bangkit ahli keluarga dia ke ataupun Melayu Islam semuanya? Melayu Islam semuanya marah. Sebab apa? Sebab dia rasa macam dia buat seorang macam buat kita juga. Kita rasa ada kebersamaan tu. Ada kaitan tu. Maka sama dalam ayat ni, Allah dan Rasul itu, Rasul berada di bawah Allah SWT. Jadi kalau siapa menentang Allah, sama macam dia menentang Rasul. Itu dari konteks ayat ini. Lain daripada itu, kita boleh rujuk pada ayat yang lain lah. Macam Allah sebut, Qul ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Sama. Maka difahami daripada ayat yang lain juga, kalau Allah itu termasuk juga dalam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz. Ya saya. Maksudnya bila kita ikut hawa nafsu tu, kita jadi menentang Allah ke macam tu? Iya. Kalau mengikut hawa nafsu, dia akan menjadi penentang Allah dan juga Rasul. Sebab apa? Sebab nafsu la'amaratun bukan hawa nafsu bisu. Nafsu itu dia akan menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk, yang tak baik. Kan? So itu juga Nabi SAW sebutkan, hujibatin naru bisyahawat, neraka itu dipagari dengan perkara-perkara yang menarik keinginan syahwat. So kalau mengikut hawa nafsu, mengikut syahwat, itu akan membawa kepada penentangan terhadap Allah dan juga Rasul. Sebab itu antara ciri-ciri orang yang masuk ke dalam syurga. Allah sebut apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya apa? Orang yang nanti Allah akan berikan syurga sebagai tempat tinggal dia, apa yang dia buat? Khafa maqama rabbih, yang pertama dia takut kedudukan Tuhan dia tadi. Yang kedua apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan hawa nafsu dia. Dia bukan tak ada hawa nafsu. Orang yang masuk syurga ni, dia bukan tak ada hawa nafsu, ada. Tapi dia tahan hawa nafsu dia. Sebab hawa nafsu dia menyuruh buat benda yang Allah dan Rasul tak suruh. Ataupun meninggalkan perkara yang Allah dan Rasul suruh buat. Maka jika seseorang yang dia menurut hawa nafsu dia, maka dia pastinya telah menentang Allah dan juga Rasul. Kerana begitu yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti orang yang menurut hawa nafsunya, dia akan sampai satu tahap, kan? Tahapnya apa? Tahapnya nanti dia akan menjadi penyembah hawa nafsu dia. Kan? Yang Allah sebutkan surah 45 ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Engkau tak lihat ke wahai Muhammad kepada orang yang dia menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang disembah. Kan? Di situ digunakan perkataan ilah. Tak digunakan perkataan Rabb, kerana ilah dia ada kaitan dengan sembah. Kan? Maka orang yang mengikut hawa nafsu sudah pasti dia akan berselisih dengan apa yang Allah dan Rasul suruh apabila dia ikut hawa nafsu, dan jika dia terus menuruti hawa nafsunya, dia akan menjadi penyembah, akhirnya penyembah kepada
hawa nafsu ni. Bila dah jadi penyembah kepada hawa nafsu, ketika itu dia telah syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka sudah pasti dia akan menjadi penentang Allah dan juga Rasul. Ustaz, kalau macam ada orang cakap dengan saya, stop relate semua dengan agama, tu maksudnya dia tu macam mana Ustaz? Stop relate semua dengan agama. Saya cerita pasal agama, lepas tu kita cerita pasal hikmah tu kan. Tiba-tiba dia cakap macam tu dengan saya. I mean macam stop relate semua dengan agama, dia kata. Bagi dia kita hidup moderate je lah. Lepas tu saya macam blur. Maksud dia apa? Kita nak relate dengan apa kalau dah bukan dengan agama kan? Agama. Dia tu apa yang boleh saya cakap dengan dia macam tu lah. Tak ada agama dia. Boleh. Betul lah kan dia. Benda tu tadi bagi dia relate dengan agama kan. Boleh jawab macam ni. Kalau tak relate dengan agama, nak relate dengan apa? Tu dia tanya dia. Lepas tu dia pun dia cakap just moderate je. Dia kata saya macam terlalu sangat. Saya macam fikir salah ke kan? Yalah kita pun Ustaz boleh kalau orang yang dia tak nak, dia akan cari je lah jalan untuk nak mengelak kan. Kita cakap kalau tak relate dengan agama, nak relate dengan apa, dia kata moderate je lah. Nak moderate, kita nak jadi pertengahan itu, apa kayu ukur kita. Ada kayu ukur lah. Nak moderate macam mana? Nak moderate dari sudut apa? Nak moderate dari sudut Al-Quran ke? Nak moderate dari sudut hak asasi manusia ke? Nak moderate dari sudut apa? Kena ada kayu ukur dulu lah. Ya, betul. Moderate tu lain pengukuran. Ya. Ustaz. Kalau dia dah kira macam menentang ke? Kira macam tak nak beragama lah tu. Dia tak faham. Dia tak faham. Mungkin dia tak faham. Konsep. Silakan, saya dengar Haji Zainal tadi. Ya, saya bagi Ana nasihat ni betul ke tidak lah Ustaz ni. Bagi Ana ialah agama ni satu cara hidup. Jadi orang tu cara hidup dia kena dengan agama lah. Mana kalau dia kata apa kita jangan relate dengan kait dengan agama. Jadi cara hidup dia tak ada agama ni bagi saya lah. Betul lah, kita hidup ni berdasarkan satu cara hidup. Haji Zainal kena moderate tu. Baik. Ini budak-budak cakap ni, budak-budak ni tak faham. Ordinary ke, moderate ni satu perkataan. Tiap-tiap individu label mana dia moderate. Ya. Mana? Mungkin bagi kita dah moderate, dia rasa tak moderate lagi, susah. Kena ada satu guideline lah bagi orang. Betul. Jika kita nak melayan moderate ni, dia boleh akan jadi macam mana tau. Puasa sebulan 30 hari, boleh tak nak puasa 15 hari je. Kita ambil kita relax je. Kan? Solat mungkin 5 waktu, kita ambil 3 waktu saja mungkin. Sebab apa? Tengah-tengah relax lah. Dalam ni kan. Baik, kita lihat dalam surah kedua ayat 85 surah Al-Baqarah pada muka surat 13. Muka surat yang ke-13. Ini ayat ni selalulah dibacakan tapi saya kongsikan juga. 12.30 kita berhenti ya Ustaz. Baik insya-Allah. Ayat yang ke-85 ini Allah berfirman afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu, Allah bertanya kepada Bani Israel, adakah kamu beriman ataupun kamu percaya dengan sebahagian daripada kitab dan kamu ingkar sebahagian kitab? Kamu nak ikut separuh dan kamu nak tinggalkan separuh ke? Allah tanya macam tu. Masya-Allah. Kamu nak ikut apa yang kena dengan hati kamu saja ke? Kamu nak ikut secara moderate saja ke? Allah kata, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalik." Maka tidak adalah balasan bagi orang yang membuat sedemikian. Apa yang dia buat? Dia percaya separuh, dia tinggal separuh. Dia ambil separuh, dia tinggal separuh. Apa yang balasan dia? Illa khizyun fil hayati dunya. Akan dapat kehinaan pada hidup di dunia. Tapi dia ustaz, dia kerja jawatan tinggi, dia kaya ustaz, tak apa. Satu lagi dia pasti akan dapat wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada asyadil azab. Ayat tadi yang kita baca, fa innallaha syadidul iqab kan? Syadidul iqab. Ini Allah tak guna syadidul iqab, Allah guna asyad. Azab terus. Apa beza asyad dengan syadid? Amat berat. Amat.
Asyad ini berada dia bentuk dia adalah bentuk yang sangat keras. lebih. Sama juga ya. Lebih ataupun paling. Kalau syadid tadi keras, mungkin dalam keras tu, mungkin dalam keras tu ada pelbagai level mungkin, tapi orang yang dia percaya separuh lagi ditinggal, dia ikut separuh lagi tinggal, Allah akan bagi dia kepada asyadil azab. Azab yang paling pedih. Dan ada lagi yang pedih lebih daripada itu. Masya-Allah. So, ada lagi yang lebih maksimum lah Ustaz. Maksimum. Yang syadid tadi. Syadid itu dah memang sangat pedih dah. Dah memang pedih betul dah. Pedih betul. Tapi mungkin dalam pedih tu kan macam kita lah. Kan panas. Mungkin kita punya panas setakat 100 degree punya panas. Tapi dia ada tak lagi panas daripada tu? Ada lagi panas daripada itu. Nak leburkan besi, nak leburkan emas, dia perlu lebih panas daripada itu. Kan? So, tapi api tu panas tak? Panas. Dah memang panas dah. Tapi ada yang lebih panas. Maka dalam tingkatan api yang panas itu ada lagi yang panas-panas yang lebih panas. Oh, paling lah. Syadid tu Nikab, dia dah memang syadid dah memang teruk dah. Kena yang syadid memang dah teruk confirm. Tapi orang yang begini sifat dia asyadil azab, yang maksimum punya. Maksimum punya tu. Hanya sebab apa? Hanya sebab dia nak terima separuh daripada Al-Quran, lagi separuh dia tak nak. Dia terima apa yang sesuai je, yang dia rasa mudah. Dia tak nak. Dia cuma kata tak apalah, relax lah dengan agama ni. Tak apa. Kan? Dan memisahkan agama daripada kehidupan itu satu bentuk kufur kepada Allah SWT. Satu bentuk kufur kepada Allah SWT. Kalau kita tak nak jadi hamba kepada Allah SWT, kita nak jadi hamba siapa lagi? Nak jadi hamba siapa lagi? Ada hamba lain je yang Nabi ada sebut. Dalam Quran disebut hamba kepada siapa? Hawa nafsu. Dalam hadis Nabi sebut hamba kepada siapa? Hamba kepada dinar dan juga dirham. Nabi kata lu'ina abdul dinar, lu'ina abdul dirham. Ada hamba yang dia jadi hamba kepada dinar dan juga dirham. Hamba duit. Hamba duit. Hamba duit. Nanti kalau dia kata jangan relatekan dengan agama, tak apalah, nanti kau ambil lah azab bin syadid. Dia kata tu tak faham apa tu asyadid. Cari sendiri kan. Kalau kita cakap nanti dia tak nak dengar. Kena cari kalau sendiri. Dia nak cari asyad dia tak tahu apa, bagi dia link kita punya kelas ni. Dia masuk. Kan macam tu juga yang Allah tanya surah Al-Mursalat, surah yang ke-75, ayat yang terakhir Allah tanya. Pada muka surat 581, satu soalan yang Allah tanya kepada kita semua. Allah tanya fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Kalau dengan Quran ni kamu tidak beriman, Allah tanya, maka kepada perkataan mana lagikah yang kamu nak beriman? Kalau dengan Quran ni yang kamu tak nak percaya, dengan apa lagi yang kamu nak percaya selain daripada Al-Quran? Kalau bukan dengan Allah lah yang kamu nak sembah, siapa lagi yang kamu nak sembah? Kalau bukan dengan Islam ni lah yang kamu nak pilih sebagai agama apa lagi yang kamu nak pilih? Kalau bukan dengan Islam ni cari hidup yang kamu nak kena pilih, cari hidup apa lagi yang kamu nak pilih? Kalau orang tu dia dah pilih B, dia akan pilih B, dia tak adalah pilih A. Kalau pilihan hanya A dan B, dia pilih B. So dia sudah menolak apa? A, tak pilih A. Islam dan juga tak Islam. Kalau dia pilih Islam, maka dia kena tolak cara tidak Islam. Kalau dia pilih tak Islam, maka dia telah secara tidak langsung menolak cara Islam. Maka kita tanya pada diri kita, kalau tak nak percaya dengan Quran, apa lagi kita nak percaya? Kalau tak nak amalkan Islam, apa lagi yang kita nak amalkan? Maka bentuk pengasingan kehidupan daripada Al-Quran, ini perkara yang memang telah dijalankan sejak daripada dulu lagi. Kan, nak mengasingkan agama daripada Islam, asingkan ekonomi daripada Islam, asingkan politik daripada Islam. Akibat pengasingan agama daripada kehidupan inilah sekarang ni lahirnya apa? Masalah negara apa? Banyaknya rasuah dan banyaknya isu-isu masalah sosial. Sebab apa? Nak pisahkan agama daripada kehidupan. Dengan rasa apa? Relevan lagi ke Quran ni untuk kehidupan hari ini. Maka perkataan relevankah lagi Al-Quran untuk hari ini adalah bentuk apa? Syaqullaha wa rasulah. Menentang Allah dan juga Rasul. Dan siapa yang dia menentang Allah, hanya satu sahaja perkara yang akan dapat, iaitu
syadidul iqab. Azab yang pedih. Azab yang pedih. Dia Maka- sedar besok tu bila dia dah nampak azab tu. Allah. Dalam surah Al-Mulk tu kan dia kata kan sepatutnya dia tak dia patutnya dia patutlah. Dia dah nampak azab. Tapi waktu tu dah Tak boleh dah. tak berguna. Maka jika kita ada kawan, saudara, ahli keluarga yang macam ni, pertamanya kita cuba bersembang dengan mereka. Yang kedua yang kita kena terus lakukan ialah kita doakan mereka. Kita doakan mereka. Itu yang Allah sebutkan dalam Quran, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdikan. Digunakan apa? Na'budu dalam bentuk kami. Sedangkan kita seorang je yang baca. Lepas tu saya lah ataupun aku. Tapi digunakan na'budu. Yang menunjukkan apa? Seolah-olah Allah nak beritahu, engkau mohonlah kepada saudara mara engkau, kawan-kawan kau semua untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kau seorang je. Kau doakan sekali ahli keluarga kau semua supaya boleh sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita doakan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita dan juga mereka Allah beri hidayah. Dan Allah tetapkan dalam hidayah. Nak dapat hidayah dah satu hal, nak kekal berada dalam hidayah juga satu hal lagi kan. Dia macam dah masuk Islam satu hal, nak dapatkan iman tu satu hal yang lain. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan pada kali ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Antara peringatan besar kita ialah apa? Pertamanya Allah Azza wa Jalla dalam apa jua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu masih ada belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Dalam pengusiran Bani Nadir, tetap ada apa? Belas ihsan Allah kepada mereka walaupun mereka tidak beriman. Maka kita yang menerima ujian ataupun masalah dalam kehidupan kita jangan rasa down, jangan rasa teruk. Kan pasti akan ada sudut-sudut belas ihsan Allah kepada kita dalam masalah yang sedang kita hadapi. Cuma mungkin kita nampak, mungkin kita tak nampak. Ataupun mungkin nanti kita akan tahu pada nanti kemudian hari. Tapi jangan bersedih sekarang, jangan rasa down dengan masalah yang ada, dengan ujian yang ada. Pasti dalam ujian yang sedang kita hadapi itu ada belas ihsan, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian yang kedua, kita nak berhati-hati diri kita, ahli keluarga kita daripada menjadi penentang Allah dan juga Rasul. Menentang Allah dan juga Rasul yang paling kita takuti ialah dalam keadaan yang kita tidak sedar. Dalam keadaan kita tidak sedar, percakapan kita, perbuatan kita menunjukkan kita melawan Allah dan juga Rasul. Dan kita tak zahir, tak terima Al-Quran ataupun hadis. Kita secara perbuatan tidak menzahirkan kita menentang Allah dan juga Rasul, tetapi kita takuti secara tidak sengaja tanpa kita sedar kehidupan kita termasuk dalam kalangan orang yang menentang Allah dan juga Rasul. Kerana perkara ini pasti akan terjadi di sepanjang zaman dan setiap daripada kita ada kebarangkalian untuk menjadi penentang Allah dan juga Rasul. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yarfa', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Semua sudi meluangkan masa pagi ini dalam kepadatan jadual dan kelas masing-masing. InsyaAllah nilai sebagai amal salih insyaAllah. Allah berikan takwa. Allah berikan puasa kita ini sebagai junnah, sebagai perisai kita daripada azab Allah Azza wa Jalla. Jumpa lagi insyaAllah. Minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.